Lepas subuh ni tuan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan pergi ke rumah isteri-isterinya. Dia akan ziarah, dia akan tanya khabar. Dan tuan-puan ingat tak, ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang sarapan. Makan pagi apa yang kau sediakan, wahai Aisyah? Aisyah kata tak ada makanan. Kemudian Nabi jawab, tak apa, hari ini aku puasa. Ya? Jadi itu berlaku waktu bila? Lepas subuh lah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Sayyidatina Fatimah dan dia ingatkan Sayyidatina Fatimah supaya jangan tidur lepas subuh. Ni kita ni kat rumah tengok terbongkang masing-masing lepas subuh. Ingatkan anak-anak tu kan. Jadi lepas subuh kejut dia orang kata jangan tidur waktu subuh, buat aktiviti waktu subuh. Sebab subuh kita lewat dah pukul 6 lebih macam tu kan. Jadi tak sambung tidur lagi, rugilah masa. Okey tuan-tuan perempuan. Jadi lepas subuh itu waktu lepas subuh itu pertama. Kemudian waktu Qailullah. Waktu Qailullah ini Nabi ada riwayat mengatakan bahawa Nabi bermain dengan cucunya. Tu yang naik kat atas belakang dia lah, itulah inilah kan. Tu Qailullah ini yang waktu selepas duha sedikit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi Nabi gunakan waktu itu untuk bermain dengan cucunya ataupun dia sambung kembali, dia ziarah isterinya. Itu lepas asar. Jadi lepas asar ini baginda sallallahu alaihi wasallam dia gunakan untuk riadah. Kalau kita dengar kisah Nabi belum berlari dengan Sayyidatina Aisyah, ini waktu dia. Dan kemudian lepas Isyak. Jadi lepas Isyak memang sangat banyak Nabi spend masa dengan isterinya, sama ada bercerita, mendengar cerita, mendengar keluhan ke ataupun Nabi meriwayatkan apa-apa ke dan sebagainya lah lepas Isyak sebelum tidur. Murid-murid semua, ini panduan untuk menjawab latihan dalam buku aktiviti tahun 1 Pendidikan Islam, muka surat 127. Baik. Cari dan tulis. Maksudnya, murid-murid semua kena cari jawapan yang ada di sini untuk ditulis semula di dua ruangan ini. Ruangan ini maksudnya apa? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga. Boleh rujuk dalam buku teks ya. Kita bagi contoh di sini. Akhlak Nabi yang mana? Tegas, kalau betul, turunkan di sini. Tulis semula. Bengis, kalau betul, turunkan. Tapi kalau tidak, jangan diturunkan. Bahagia, samakah di sini? Tidak. Bertanggungjawab, ya kita belajar sudah. Zalim, sabar, baru kita turunkan. Kemudian ruangan yang kedua ini kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga. Maksudnya apa kelebihan bila kita mengamalkan akhlak seperti Nabi bersama keluarga. Baik, untuk keluarga apakah hasilnya nanti? Coba kita lihat di sini apa? Tegas, bengis, bahagia, bertanggungjawab, zalim, sabar, hubungan, pemarah, pahala, penyayang, suka membantu, lemah lembut. Apa jawapannya? Kalau untuk keluarga, faedahnya sudah tentu bahagia. Salin semula di sini. Kalau seterusnya mendapat apa? Mendapat apa? Penyayang, pahala, suka membantu. Dan seterusnya mengeratkan apa? Pemarah, hubungan. Jadi turunkan di sini ya. Maksudnya lakarkan simbol yang betul pada kad pilihan kamu dan jelaskan caranya. Ini simbol kita perlu masukkan di ruangan kad-kad ini. Jadi contohnya, kalau dia lihat ada contoh di sini. Contohnya kita lihat melayan adik bermain pada waktu petang. Itu sifat yang bagaimana? Penyayang, sabar, tegas atau rajin. Melayan adik ni bagaimana? Melayan adik bermain pada waktu petang memerlukan sifat sabar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lukiskan gambar simbol ini di sini. Baik, bersalam dengan ayah dan ibu sebelum ke sekolah. Itu sifat apa itu? Penyayang kah? Tegas kah? Atau rajin? Nanti kamu masukkan di sini lukisan simbolnya. Menegur abang yang membuang sampah merata-rata
mengemas tempat tidur setiap pagi. Baik, itu saja.